Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 unit bahasa Melayu 5. Nama saya Nursyuhada Alia binti Abdul Latif. Dan nama saya Muhammad Azad Izaidi bin Anwar. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap Persembahan ini guru bertujuan berjiwa meneroka bagaimana pendidik. sistem pendidikan negara membentuk generasi pendidik yang bukan saja berilmu, malah berjiwa besar, beretika, dan berdaya digital. Kami akan mengupas 3 aspek utama. Yang pertama, aspirasi pendidikan. Yang kedua, Hala Tuju Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir, implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Aspirasi pendidikan bermaksud cita-cita dan matlamat jangka panjang sistem pendidikan negara untuk melahirkan rakyat berilmu, berakhlak, dan berkemahiran tinggi. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPPM 2013-2025, aspirasi ini menjadi kompas utama dalam memastikan sistem pendidikan melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan juga intelek. Konsep aspirasi ini berlandaskan 3 dimensi utama. Yang pertama ialah hasil pembelajaran. Maksudnya, apa yang murid tahu, faham, dan boleh buat selepas belajar. Contoh kedua, peranan sistem. Ini merujuk kepada bagaimana guru, sekolah, dan komuniti bekerja sama untuk membantu murid belajar. Dan akhir sekali, konteks masa depan. Ini bermaksud murid disiapkan untuk menghadapi cabaran dunia moden, termasuk teknologi digital dan persaingan global. Contohnya, murid pada masa kini perlu mempunyai kemahiran abad ke-21 seperti berkomunikasi, mampu berfikir secara kritikal, dan mampu menggunakan teknologi. Aspirasi ini seperti kompas bagi sistem pendidikan yang berfungsi untuk menentukan arah bagi seluruh sistem pendidikan. Dan seterusnya menjadi panduan utama yang menyatukan peranan guru, pelajar, dan teknologi untuk mencapai kecemerlangan dalam dunia yang sentiasa berubah. Baik, sekarang kita akan mengupas maklumat berkenaan 6 aspirasi murid yang digariskan oleh PPPPM. Setiap murid akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Di dalam aspek pengetahuan, murid mampu menguasai pelbagai bidang ilmu untuk meningkatkan lagi aspirasi mereka. Sebagai contoh, murid mampu memahami sains, teknologi, dan kemanusiaan untuk cabaran IR 4.0. Seterusnya, kita akan bergerak ke aspirasi murid yang kedua, seperti kemahiran berfikir, di mana murid berupaya menilai maklumat yang melibatkan berfikir kritikal, menghasilkan ide baru, yaitu berfikir kreatif, dan mengubah ide menjadi penyelesaian berguna, yaitu inovatif. Contohnya, murid menyelesaikan masalah melalui proyek Reka Cipta. Ups! Jadi di sini kita dapat melihat bahwa murid dapat mempamerkan pemikiran kritikal dengan menganalisis masalah, creativity dengan ide reka bentuk, dan inovasi seperti prototipe berfungsi. Baik, seterusnya aspek kemahiran memimpin. Di sini, murid berkeupayaan memimpin diri dan orang lain, terutama di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, di dalam kelas adanya ketua kelas yang bertugas untuk mengurus tugasan secara kolaboratif. Lepas itu, kemahiran dui bahasa, yaitu fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bahasa bermaksud murid boleh berkomunikasi dengan baik dalam kedua-dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dengan bahasa Melayu, murid dapat mengekalkan identiti dan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Manakala dengan bahasa Inggris, murid boleh berhubung dan bersaing di peringkat global, contohnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan teknologi. Seterusnya, aspirasi terpenting yaitu etika dan kerohanian.
Murid perlulah berakhlak mulia dan bertanggung jawab untuk menunjukkan identitinya sebagai seorang murid yang beretika. Sebagai contoh, murid menunjukkan rasa hormat kepada guru, bijak mengawal emosi, dan sentiasa amanah terhadap tugasan yang diberikan oleh guru. Akhir sekali, identiti nasional, yaitu berbangga sebagai rakyat Malaysia. Ini bermaksud murid mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap negara sendiri, serta mereka menghargai budaya, bahasa dan nilai masyarakat. Dan menjadikan murid rakyat yang berjiwa Malaysia bersatu, berbangga dengan warisan sendiri dan sanggup berbakti untuk kemajuan negara. Kesemua aspirasi ini membentuk asas kepada sistem pendidikan yang menyeluruh. Ianya bukan sekadar melahirkan pelajar pintar, tetapi insan berakhlak, beridentiti, dan mampu memimpin masa depan negara. Baik Alia, selepas ini, apakah maklumat yang boleh kamu kongsikan berkenaan dengan hala 7 pendidikan di Malaysia? Baiklah Izaidi, sekarang kita akan bergerak ke topik yang seterusnya, yaitu hala 7 pendidikan dan era digital. Hala 7 pendidikan negara kini memberi tumpuan kepada pendidikan digital, kemampanan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi ini didukung oleh Dasar Pendidikan Digital Malaysia 2024 dan My Digital Blueprint. Guru kini berperanan sebagai pemudah cara digital. Sebagai contoh, penggunaan platform seperti Google Classroom, Quizzes, Canva, serta Kahoot menjadikan pengajaran lebih interaktif, menyeronokkan, dan juga mesra pelajar. Hala 7 ini menuntut agar setiap guru celik teknologi dan berdaya adaptif. Kenapa? Kerana dengan berpegang pada hala 7 ini, mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing di era digital. Teknologi hanyalah alat. Yang utama ialah jiwa pendidik yang mampu memandu pelajar menggunakan teknologi secara beretika dan bermakna. Oleh itu, pendidik dan bakal guru perlu sentiasa mengamalkan hala 7 pendidikan negara dalam setiap tindakan dan keputusan. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mengajar dengan ikhlas, membimbing dengan nilai, dan mendidik dengan kasih sayang. Dalam era digital, nilai ini mesti kekal walaupun kaedah penyampaian berubah. Baik, seterusnya, ketika tempo PDPR, ramai guru berusaha memastikan murid tidak tercicir dengan menggunakan berbagai platform digital. Ada yang menghantar bahan ke rumah murid, ada yang membuat panggilan video, malah ada yang sanggup menulis message motivasi harian kepada pelajar mereka. Inilah contoh guru berjiwa pendidik, adaptif, empati, dan komited terhadap kesejahteraan pelajar. Teknologi memperkukuhkan peranan guru, tetapi jiwa dan kasih tetap menjadi nadi kepada kerjaan pendidikan. Oleh itu, guru perlu berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan hanya penyampai ilmu, model nilai dan etika yang menunjukkan integriti dalam setiap tindakan, dan peneraju inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk memperkayakan PDPC. Baiklah, sekarang saya akan paparkan sebuah video berkenaan guru berjiwa pendidik. Murid-murid, hari ini kita akan Kejarlah, kejarlah.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus. Jom kita mulakan kelas. Murid-murid, hari ini kita akan belajar operasi tolak. Operasi tolak? Okey, keluarkan buku dan buka muka surat 7. Cuba bayangkan. 7 apple, makan 3. Berapa biji apple yang tinggal? 1, 2, 3, 4. Betul. Tapi tak ada apple pun. Alah, tak ada apple. Kan cikgu cakap tadi. Bayangkan. Macam mana? Ha. Cuba ikut cikgu. 7 jari, simpan 3. Ada berapa jari yang tinggal? 1, 2, 3, 4. Bagus. Semua faham? Faham. Okey, cuba jawab semua soalan. Kalau tak faham, panggil cikgu. Okey. Cikgu, macam mana nak jawab ni? Hana dah cuba kira guna jari? Dah, tapi tak faham. Apa kata kita cuba? Cikgu. Betul tak Lisa buat ni? Cikgu, Indra lapar. Sabar ya Indra, waktu makan kejap lagi. Cikgu, nak ke tandas? Betul tak ni? Janganlah Faris. Cikgu Laila gagal. 1, 2, 5. Tapi, cikgu masih mencuba. Cikgu Laila. Tidak. Seronoknya tengok semua gembira belajar. Cikgu Laila. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus semua. Yeay. Bye, Cikgu Laila. Bye. Papa. Terima kasih, Cikgu Laila. Sama-sama. Terima kasih tolong Nurul. Sama-sama. Kita dapat lihat dalam video ini, Cikgu Laila merupakan seorang guru yang berjiwa pendidik. Hal ini karena dia merupakan seorang guru yang prihatin terhadap anak muridnya. Contohnya seperti Omar, Hana dan rakan-rakannya yang sentiasa mempunyai masalah dalam kelas. Tetapi Cikgu Laila sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik tidak pernah mengeluh dan sentiasa sabar menghadapi karena mereka semua. Baik, seterusnya kita akan beralih ke bagian kelima dari pembentangan kami, yaitu pemanfaatan digital dalam persembahan. Saya akan paparkan video pendek terlebih dahulu. Setelah melihat video tadi, semua aplikasi serta platform yang dipaparkan merupakan bahan yang kami gunakan untuk membuat video digital ini. Semua komponen-komponen di dalam aplikasi itu
mampu memberi manfaat sekaligus memudahkan urusan. Persembahan digital kami yang akan kami persembahkan. Bukan itu saja, dalam penghasilan video ini, kami menggunakan beberapa aplikasi digital, seperti Penggunaan aplikasi ini membuktikan keupayaan kami memanfaatkan teknologi secara kreatif dan efektif selaras dengan aspirasi pendidikan digital Malaysia. Pendekatan ini juga mencerminkan kemahiran abad ke-21 yang ditekankan dalam sistem pendidikan masa kini, yaitu kebolehan berkomunikasi secara digital, berfikir secara kreatif, dan menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran yang berkesan. Nampaknya Alia, kita sudah sampai ke penghujung video kali ini. tepat sekali Isaidi. Dengan ini, izinkan saya memberi kesimpulan tentang apa yang telah kita terokai pada hari ini. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia menuntut perubahan paradigma dalam profesi keguruan daripada penyampai ilmu kepada pembimbing digital yang berjiwa pendidik. Guru masa kini perlu berilmu, beretika, kreatif, dan berteknologi agar mampu membentuk generasi pelajar masa depan yang seimbang dan juga berdaya saing. Sekian persembahan dari kami berdua. Terima kasih kerana sudi menonton.